Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan memaparkan pengalaman-pengalaman seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Yang mana anda semua yang baru sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak mengucapkan selamat datang. Dan yang mana anda semua yang belum menekan butang subscribe di bawah, bolehlah tekan dulu butang subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada saya, dan saya doakan anda semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini kita akan dengarkan 4 pengalaman seram menarik. Yang mana di antara kisah seram yang berlaku pada episod kali ini adalah pengalaman seorang pengirim kita yang dikatakan suami dia ditimpa musibah selepas saja pulang daripada sebuah perkampungan orang asli, dan ada juga pengalaman seram seorang pengirim kita yang diganggu ketika dia berada di pejabat tempat dia bekerja. Bagaimanakah pengalaman seram ini berlaku dan bagaimana pula pengakhirannya? Jangan lupa tonton video ni sampai habis, dan jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Get your coffee. Jom aku story. Baiklah, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama ini. Kisah ini bukanlah dikongsikan melalui telegram ataupun email. Ianya disampaikan oleh rakan sekerja saya sendiri, yang mana dia bekerja satu pejabat dengan saya lah. Dan apabila saya dengar kisah dia ni, saya tengok ada pengajaran dia apa semua kan. Tapi setelah berbincang dengan dia, ada beberapa detail yang saya terpaksa tak boleh reveal, dan saya terpaksa lah macam tukar nama dia apa semua. Ini atas persetujuan dia. Okey, kisah ni dikongsikan oleh pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Syafiqah. Yang mana Syafiqah ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman misteri lah yang pernah dihadapi oleh dia dan juga suami dia. Yang mana suami dia ni bekerja sebagai ahli arkeologi. Apa tugasan suami dia apa semua saya tak tahulah, dia tak nyatakan pula. Okay, dia tak ceritakan pula dekat saya. Cuma dia katakan suami dia selalulah pergi ekspedisi, pergi ke kawasan hutan, bukit-bukit. Dan kisah pengalaman misteri ini berlaku selepas suami dia pulang daripada satu perkampungan orang asli. Yang mana suami dia dah pergilah seminggu kan, mungkin ekspedisi tu seminggu. Pulang daripada ekspedisi ni sampai saja ke rumah. Malam yang pertama dia tidur di rumah, dia ingat lagi suami dia bangun daripada tidur, dan kemudian suami dia terduduk di tepi katil, termenung tau. Menyebabkan dia tanya dengan suami dia ni, "Bang, awak kenapa? Okey tak?" Dia kata, "Tak sihat ke?" "Malam tadi abang mimpi pelik lah," dia kata. "Mimpi apa?" "Tak tahu, abang mimpi abang ada dekat kampung orang asli tu," dia kata. "Okey, lepas tu abang mimpi ada ular patuk kaki abang," dia cakap. Waktu ni Syafiqah terkejut. Dan juga suami dia pun macam menung tau. Kenapa aku mimpi macam ni? Gitu kan. Dan kemudian dia kata, "Tak apa ke bang? Tak ada apa ke yang kita perlu risau?" Dia cakap gitu kan. Tapi suami dia kata, "Tak ada apalah. Mainan tidur lah. Abang pun bawa balik daripada sana kan. Okeylah, tak apalah." Dia pun beranggapan yang benda tu mainan tidur saja. Tapi selepas daripada hari itu, suami dia rasa kaki suami dia ni macam sakit. Kaki yang dia kena patuk ni dalam mimpi ni sakit. Sakit. Sampaikan satu masa suami dia punya kaki ni bertukar menjadi warna hitam. Macam mati tak, gangrene macam tu. Ini apa yang dia cerita dekat saya lah. Jadi dah banyak dah dia pergi ke hospital apa semua, cuba untuk berubat lah kan. Dan kemudian pergi berubat secara tradisional pun tak jumpa juga.
Tak jumpa juga. Apa puncanya sakit dekat kaki? Dia pun ceritalah dekat orang yang dia berubat tu kan. Dia mimpi dia kena patuk ular apa semua. Tapi orang-orang ni baca, dia kata, saya pun tak dapat kepastian kenapa kaki awak jadi macam ni. Macam tu. Dan kemudian dia cuti kira macam lama jugalah, kira MC lah kan, kaki dia sakit. Dan kemudian adalah salah seorang daripada rakan sekerja suami dia ni bagi tahu, ada tak apa-apa berlaku ataupun kau ada langgar pantang tak masa dekat kampung tu, kampung orang asli tu. Jadi dia pun kata, adalah berlaku satu benda. Ini suami dia cerita dekat dia Yang mana suami dia pada waktu tu sedang menjalankan kerja lah. Dan kemudian suami dia tak tahan sangat nak buang air. Nak buang air kecil lah kan, tak tahan. Jadi dia pun berlari pergi ke arah tandas, yang mana pada waktu tu tandas dalam ada orang. Dalam ada orang. Menyebabkan dia kata, macam mana ni dia nak buang air, dia tak tahan sangat ni. Dan kemudian lepas dia buang air, dia nak pergi kejar kawan-kawan dia ni. Sebab dia kena buat kerja kan. Menyebabkan dia nampak di salah sebuah rumah orang asli lah, ada satu paip air dekat luar. Yang mana kawasan tu basah. Mungkin tempat orang basuh kaki apa semua. Dan dia buang air dekat situ. Dia buang air kat situ. Buang air kecil lah. Dan kemudian settle apa semua. Dia pun jalan sambung kerja dia. Bila kawan dia ni dengar, kawan dia kata, kejap lah aku pergi telefon. Dia pun telefon lah, kira macam Tok Batin lah ataupun ketua lah yang kat kampung tu kan. Telefon, ceritakan apa yang berlaku. Dan kemudian selang beberapa hari lepas itu, kawan dia ni datang balik, jumpa dengan suami si Syafiqah ni. Dan kemudian bagi tahu, cuba kau telefon Tok Batin ni, sebab Tok Batin nak cakap dengan kau, dia kata. Okey, aku telefon. Dia pun telefon. Dan kemudian dia pun cerita apa yang disampaikan kat kawan dia ni kan, pada Tok Batin tu. Dan kemudian Tok Batin kata, lah macam tu ke? Kenapa awak buang air dekat kawasan tu? Dia kata, saya tak tahan sangat tu waktu tu. Dekat tandas ada orang. Jadi saya buang dekat situ sebab kawasan tu saya nampak macam orang cuci kaki, macam tempat orang cuci lah tangan ke, basah. Kawasan tanah tu basah. Jadi dia buang air dekat situ. Dia kata, okeylah, tak apalah. Kami dekat sini, saya lah mewakili penduduk kampung dekat sini. Maafkanlah apa yang si suami Syafiqah ni buat atas perbuatan dia tu. Dia maafkan. Dia cakap macam tu. Dan kemudian dia matikan telefon. Selepas daripada Tok Batin tu cakap macam tu, kaki suami dia beransur-ansur pulih. Beransur-ansur pulih. Sehinggalah sekarang, kaki suami dia ni dah kembali seperti biasalah. Dia boleh pergi kerja, apa semua. Pengalaman misteri ni tak adalah penampakan ataupun gangguan yang macam mana. Cuma dia kata dia sendiri macam tak percaya, macam tak logik pula. Dia cakap macam tu lah kan. Tapi itulah yang berlaku pada suami dia. Dan itulah pengalaman misteri yang dikongsikan oleh rakan sekerja saya ni. Ada mesej lah yang saya boleh sampaikan dalam kira kisah ni. Kalau pergi ke tempat orang, hati-hati. Janganlah langgar pantang. Lain tempat, lain caranya. Kira culture pun lain-lain kan. Tempat lagilah peraturan yang lagi pergi kat kawasan perkampungan orang asli, kawasan hutan kan ada adab dia. Jangan membuang air sesuka hati, ada caranya. Dan itulah pengalaman daripada dia. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Pengalaman ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Laila. Yang mana Laila nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami ketika dia berada di rumahnya sendiri. Dia tak nyatakan di dalam kiriman dia tinggal di mana apa semua. Dia straightforward terus kepada kisah dia saja. Kisah ni berlaku pada satu petang ataupun maghrib lah. Waktu maghrib waktu tu dia berada di rumah, dia suri rumah. Anak dia seorang. Suami dia pula kira macam bawa balik kerja lah, tapi on the way, belum sampai rumah lagi. Dia dah telefon suami dia dan kemudian suami dia bagi tahu suami dia nak makan. Dia ada masak, cuma dia perlu panaskan lah lauk tu. Kan. Jadi dia berada di dapur pada ketika itu, di bahagian ruang tamu. TV-nya menyala, anak dia yang kecil ada dekat depan. Sedang duduk mungkin tengah tengok TV macam tu lah. Dia pun panaskan lauk, masaklah sikit lauk lebih-lebih kurang kan. Dan kemudian tiba-tiba dia terdengar di bahagian sliding door dekat
rumah dia ni, mungkin dia tinggal di rumah bertingkat lah kot, sebab dia kata ada sliding door apa semua kan. Sliding door dia ni seperti ada bunyi bergoyang tau. Gudung macam tu. Lepas tu anak dia menangis. Anak dia yang kecil kat depan menangis. Menyebabkan dia kata, anak aku jatuh ke? Dia kata macam tu. Mungkin anak dia panjat kerusi macam tu. Dia terbayang macam tu lah. Dia berlari keluar daripada dapur pergi ke arah anak dia. Dan dia nampak anak dia sedang berada di tengah-tengah rumah pada waktu tu. Dia pergi, dia angkat anak dia, dia dukung, dia cuba pujuk. Kenapa ni? Kenapa? Macam tu kan. Tak apa, ibu ada. Cakap. Waktu dia tengah pujuk anak dia, dia teringat tau. Tadi aku dengar bunyi sliding bergegar. Bergegar macam ada orang goyang kan. Menyebabkan dia tengah pujuk anak dia pusing. Pandang ke arah sliding door tu. Sliding pada waktu tu, sebelah langsirnya dah diturunkan lah. Kira tutup separuh. Separuh lagi masih terikat di tepi. Di bahagian tepi ni. Dan kemudian ada satu langsir yang kira dia warna putih tapi jarang-jarang. Macam tu korang dapat bayangkan Jadi nampaklah di luar sliding door ni. Waktu ditoleh, dia nampak betul-betul dekat depan cermin kaca sliding door ni, di bahagian luar je lah, seperti ada satu susuk tubuh perempuan berambut panjang berpakaian putih sedang berdiri pandang ke arah dalam rumah. Bila dia amati betul-betul, apa ni? Siapa kat luar ni? Dia macam tu kan, sebab dia nampak rambut panjang, ada baju putih. Dia terus masuk ke dalam bilik, pujuk anak dia, dia baca apa yang dia tahu, dia buka ayat dekat telefon dia, dan kemudian dia teks lah suami dia bila nak balik kan. Suami dia kata, kejap, abang isi minyak ni. Abang nak sampai. Suami dia balik je kan, suami dia makan apa semua, dia cerita dekat suami dia. Berlaku satu lagi gangguan waktu dia tengah makan. Suami dia tengah makan, dia sedang teman suami dia makan dekat meja makan ni, anak dia tidur dalam bilik. Sekali lagi pintu sliding bergegar. Gerung macam tu. Macam ada orang letak tangan dekat pintu sliding tu, goyang. Deg macam tu. Waktu ni dia terkejut, suami dia terkejut. Suami dia terus bangun bangun pergi ke arah sliding, selak langsir. Waktu tu langsir dah diturunkan lah. Dia selak, dia tengok dekat luar tak ada apa-apa. Tak mungkin dia kata angin, sebab macam kuat sangat tau, macam tangan orang yang tolak. Pengalaman seram penampakan dialah yang nampak. Pada waktu maghrib tu kan, ataupun petang-petang tu dialah yang nampak. Tapi suami dia belah malam, suami dia dengar bunyi tu je, yang gegar tu je. Tapi tak ada apa-apa penampakan di bahagian luar rumah. Dan di bahagian belakang pula, kalau keluar daripada kira balkoni ni, keluar ke bahagian balkoni ni, dia kata akan nampak satu kawasan pokok-pokok, dan kemudian ada kawasan kubur Cina. Jadi kawasan belakang ni kira agak keras sikit lah. Ini apa yang dinyatakan di dalam kiriman. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ini, iaitu Laila. Kisah seram kita yang ketiga ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bukan berasal daripada negara kita lah. Dia berasal daripada negara jiran kita, iaitu Indonesia. Dan namanya adalah Dani. Yang mana Dani ni nak berkongsi dengan kita satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia berada di pejabat tempat dia bekerja. Dia nyatakan pejabat dia terletak di area Jakarta Selatan. Dan dia memang kebanyakan hari dia akan bekerja sehingga lewat malam. Cuma pernah berlaku satu gangguan seram yang mana dia berada di pejabat pada waktu itu sedang melakukan tugasan ataupun kerja dia di atas meja di depan komputer dia pada waktu itu. Sedang dia buat kerja, jam di tangan dia lebih kurang dalam pukul 11 lebih malam. Dia belum balik lagi Dan kemudian dalam ofis pada waktu itu memang kosong lah, sunyi. Bangunan pejabat dia ni sunyi sebab tingkat atas dah tak ada orang, tingkat bawah dah tak ada orang. Dia kata lepas dia dah settlekan kerja dia, dia pun bersandar pada dia punya kerusi ni. Dan kerusi dia macam boleh baring-baring ceritalah macam anjal kan, cerita boleh. Dan dia pun bersandar sambil dia ambil nafas ni. Dia cakap tiba-tiba kerusi dia ni seperti ada yang tekan. Macam dia nak terjatuh ke belakang. Waktu ni dia terkejut. Dia duduk, dia pandang ke arah belakang, dan belakang dia pada waktu tu memang tak ada orang lah. Dalam pejabat langsung tak ada orang. Dan beberapa kali waktu dia buat kerja sebelum kejadian kerusi ditekan ni tadi, dia rasa macam ada angin di belakang dia ni, macam ada orang yang lalu.
Kang dia perhati belakang. Tak ada orang. Dia sambung lagi buat kerja. Ada lagi yang lalu. Macam tu. Tapi dekat pantulan kira cermin ke ataupun pantulan komputer dia ni tak nampak pun ada orang lalu. Angin saja. Menyebabkan waktu tu dia dah takut. Dia matikan dia punya kira komputer dia ni. Gelap lah ni. Semua komputer dah padam. Dia pun terus keluar untuk pulang ke rumah dia. Besok pagi, dia masuk ke pejabat dia. Dia dimarahi oleh kira bos lah ataupun ketua dia. Dan ketua dia ni adalah seorang perempuan. Dia masuk-masuk je sampai je dekat meja dia pada waktu tu. Kawan dia bagi tahu. Mana tadi kau main bola ke dekat pejabat? Dia kata macam tu kan. Dan kemudian dia kata, kenapa kau cakap macam tu? Dia kata, ada apalah. Tu, bos panggil kau. Okey. Dia pun masuk ke dalam bilik bos ni. Dan kemudian bos dia cakap, semalam kenapa balik tak tutup PC, komputer tak tutup? Dia cakap macam tu. Dan kemudian dia katalah, mana ada saya tutup? Dia cakap macam tu. You tak tutup. Dia kata, awak tak tutup. PC awak terbuka sampai pagi ni. Dia cakap macam tu. Dan kemudian si Dani ni agak marah pada waktu tu. Sebab Dani seorang yang sangat particular. Dia ingat apa yang dia buat. Dia sangat, dia kira dia, kalau dia tutup PC, dia memang ingat dia tutup PC. Macam tu lah. Dia bukan jenis seorang yang pelupa. Jadi dia kata dia memang dah tutup PC dia. Macam mana bos dia boleh kata Dani ni tak tutup PC? Macam tu. Dan kemudian Dani pun keluar, sambunglah kerja dia. Dan bos dia ni macam tak bos hati tau. Mungkin dia lah perempuan kot kan. Jadi ada setengah bos yang macam ni. Tak kira lelaki ke perempuan sama je. Dia ada setengah bos yang macam ni. Sampaikan bos dia cek CCTV Cek CCTV untuk memastikan ataupun nak memastikan yang si Dani ni tak tutup PC dia. Bila dia cek, benda lain pula yang bos dia jumpa. Dan heboh satu pejabat. Waktu bos dia sedang tengok CCTV ni, perhatikan. Memang betul. Dani punya kerusi macam kena tolak. Kan? Bukan tolak pula, macam kena tekan. Dan itu dah. Kemudian Dani padam PC dia, keluar. Tutup lampu, terus balik kan. Dan kemudian tiba-tiba, korang bayangkan, apa yang bos dia nampak adalah semua PC dekat bahagian floor ni menyala. Serentak. Menyala serentak. Dan kemudian terpadam. Sampailah ada 4 saja PC dekat bahagian bersebelahan dengan meja Dani ni menyala. Ada 4 PC menyala. Dan kemudian 3 PC terpadam serentak. Tinggal PC si Dani ni seorang. Apa yang lebih menjadi misteri adalah kerusi. 4 kerusi yang berada di bahagian tempat Dani duduk ni bergerak dengan sendiri. Macam gedeg gitu. Jadi pagi tu, kawan-kawan dia datang, kerusi bersepah lah. That's why kenapa kawan si Dani ni tanya, kau main bola ke? Malam tadi dekat office. Macam tu. Sebab kerusi tak tersusun. Satu kat sini, macam tu. Heboh cerita ni dekat dalam pejabat dia. Pejabat dia ada gangguan dan sebagainya. Tapi gangguan yang dialami oleh Dani lah. Dani kena tekan tu kan. Macam kena tekan, kerusi dia kena tekan. Dan kemudian ada orang macam ada benda lalu belakang dia. Tapi sebenarnya tak ada. Dan itu sajalah pengalaman seram yang dia pernah alami. Dan ada pengalaman seram yang dialami oleh rakan-rakan dia. Nanti kalau ada kesempatan lain, dia kata dia nak kongsikan kepada saya. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ini, iaitu Dani. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir. Untuk video kita pada kali ini. Pengalaman seram ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Elina. Yang mana Elina nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram atau pengalaman misteri penampakan yang dia dan juga suami dia pernah alami ketika mereka sedang dalam trip untuk pergi ke Pulau Pinang. Dinyatakan di dalam kiriman dia tinggal di Batu Pahat, satu daerah di negeri Johor lah. Dia berdua je dengan suami dia. Sampai sekarang dia masih lagi menunggulah, masih belum dikurniakan seorang pun cahaya mata. Dan apabila dia berdua, kebanyakannya dia pula suri rumah, dia tidak bekerja. Jadi kalau suami dia perlu bekerja di luar kawasan, contoh pergi ada trip pergi Penang ke, ada trip pergi Terengganu ke, biasanya suami dia akan ajak si Elina ni sekali. Kira jom sayang ikut abang, teman abang macam tu. Kira sambil menyelam minum air lah kan. Suami dia pergi bekerja, dapatlah juga berjalan. Macam tu.
Dan pernahlah berlaku satu pengalaman seram yang mana pada waktu tu dia dalam perjalanan menuju ke Pulau Pinang. Suami dia ada kerja dekat sana. Dan pada waktu tu malam, suami dia sedang memandu pada ketika itu. Dia tak pasti, dia tak ingat dah dekat mana part tu. Tapi masih lagi di atas lebuh raya lah, lebuh raya utara selatan ni. Dikatakan pada waktu tu ada kemalangan di bahagian depannya. Jadi menyebabkan jam lah. Jam yang sampai berhenti. Lepas tu pelan, jalan sekejap, berhenti. Menyebabkan dia kata dengan suami dia, bang, ada apa depan ni bang? Entahlah orang buat jalan ke ataupun kemalangan ke, abang tak tahulah, dia cakap macam tu. Itulah, perlahan sangat ni bang, dia cakap. Tak apalah, tapi kita nak sampai pukul apa ni? Tengok je lah nanti. Suami dia cakap begitu. Sebab suami dia yang memandu kan. Dan dia perasan tau, dekat sebelah dia ni, okay, waktu jalan tengah jam ni, kereta sebelah ni kan, betul-betul berhenti sebelah dia. Macam tu berhenti. Dan kemudian waktu Elina pandang ke kereta tersebut, dia nampak di bahagian belakang, tempat duduk belakang kereta ni, ada seorang budak perempuan dan juga seorang wanita dewasa duduk. Duduk. Kira lelaki tu bawa kereta, belakang ada dua orang duduk. Budak perempuan. Budak perempuan ni tengok ke arah kereta dia, senyum. Macam tu. Menyebabkan dia pandang, dia tak ada anak, tapi dia memang nak kan, dia suka budak. Dia pandang. Macam tu. Suami dia pun pandang, apa yang isteri aku tengok? Dia pun tengok. Oh, ada budak. Dia pun lambai. Ya kan? Budak ni senyum je. Macam. Dan kemudian kereta bergerak. Kereta ni pun bergerak kan? Gerak. Lepas tu kereta ni macam ketinggalan sikit lah kat belakang. Sampai satu tempat, berhenti. Berhenti lagi, melekat lagi. Kereta ni parking lagi sebelah dia. Macam tu. Dan kemudian Elina perhatikan, budak ni daripada senyum, dia pandang macam, muka dia tegak tengok. Tapi muka dia kali ni dah berubah. Seolah-olah bulat, kira muka yang tadi, cuma dalam keadaan muka yang pucat, pandang ke arah dia. Menyebabkan dia kata, bang, kenapa budak ni? Dia cakap dengan suami dia macam tu. Lalu suami dia pandang, lah, kenapa budak ni muka dia macam pucat? Dia kata macam tu. Dan kemudian Elina pandang ke arah tempat duduk belakang kereta dia kan, ada apa-apa ke dekat belakang, dekat kereta dia ni? Sebab budak ni macam pucat tau. Dia tak apa. Jalan lagi ke depan. Dan kemudian kereta ni sampai lagi. Waktu kereta ni sampai lagi sekali, dia tengok ke arah kereta orang ni, tempat duduk belakang ni dah tak ada orang. Tempat duduk belakang kereta ni dah tak ada orang. Dia baru cakap dengan suami dia, bang, mana budak tadi? Dia kata begitu. Entah, kereta depan kot. Dia kata begitu. Taklah bang, saya rasa kereta yang ni. Suami dia pun tengok kan. Oh ya, kereta yang ni. Lah, mana budak tadi? Dia kata. Yalah, tak apalah bang. Kan, buat tahu je lah. Okey, jalanlah, melepasilah. Itu yang saya kata ada kemalangan ni tadi. Bila dia dah sampai kat situ, ada aksiden. Jadi, lepas saja kemalangan ni, berjalanlah seperti biasa. Dia pun berhentilah dekat salah satu R&R. Hentian dan rehat dan rawat. Berhenti, dan kemudian suami dia parking. Dia duduk dalam kereta waktu tu. Dia bagi tahu suami dia beli apa-apa. Suami dia pun turun. Suami dia turun, masuk. Dan kemudian, lama-kelamaan dia tunggu lamanya suami aku ni. Dia pun perhatikan mana lelaki dia. Aku nampak, suami dia sedang berdiri di bahu jalan pada waktu tu. Sedang berdiri di sebelah seorang lelaki. Sedang berborak lah. Berborak. Dan dia kata, lah, jumpa kawan dia lah tu. Dia kata macam tu kan. Okey lah, tak apa, dia buat tahu. Suami dia masuk je dalam kereta. Suami dia cakap dengan si Elina ni, yang, apa yang kita nampak tadi Dia cakap gitu. Kenapa bang? Saya borak dengan orang tu. Orang tu dia bawa kereta dia seorang dia tahu. Mana ada dia bawa orang lain? Siapa? Lelaki tadi tu yang kita nampak dalam kereta dia ada budak tadi. Abang ingat dia cakap dengan suami dia. Suami dia ni memang seorang yang jenis cepat ingat kereta orang. Dia tengok, nombor plate ni, ni kawan dia. Dia bawa kereta pun, kalau dia nampak orang pun dia akan, contoh kawan dia. Dia horn, pin. Cepat je mata dia nampak, okey, ni motor kawan dia, ni kereta kawan dia. Macam tu. Itu suami dia lah punya cara. Menyebabkan dia tu, jadi bila suami dia keluar ni, daripada beli barang ni, suami dia nampak, ni kereta tadi agaknya, nampak kan? Dan tengok ada seorang lelaki berdiri, mungkin tengah smoking ke apa ke, dia pun ajak berborak. Berbual ni sebenarnya suami dia ni nak tanya pada lelaki ni. Lelaki ni dengan siapa dalam kereta kan? Tapi waktu dia berborak, adalah dia berborak kan, nak pergi ke mana, apa semua. Dan lelaki ni kata dia seorang je bawa kereta. Waktu suami dia ni lalu pun dekat kereta orang tu, memang dalam kereta tak ada orang. Mana betul lelaki ni seorang je. Persoalannya, Elina cakap, siapa yang dia dan juga suami dia nampak waktu tengah jam ni tadi. Dia memang nampak seorang budak perempuan yang duduk, pada mulanya senyum. Dan kemudian, bila dia nampak sekali lagi, muka budak ni pucat pula. Muka yang sama, cuma pucat. Kali ketiga, terus tak nampak. Ada orang duduk, tempat duduk belakang, kereta orang.
Itulah pengalaman misteri penampakan yang Elina dan juga suami dia pernah alami. Saya doakan semoga Elina dikurniakanlah seorang cahaya mata. Sekurang-kurangnya lah kan. Mana ada orang yang kahwin tak nak anak, betul tak? Jadi apa yang mustahil, jangan berhenti berdoa. Kak Elina, baraklah pada Allah. Moga-moga Allah kurniakan seorang cahaya mata. InsyaAllah. Amin. Jadi itulah pengalaman seram kita yang terakhir dikongsikan oleh pengirim kita ini, iaitu Elina. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam keempat-empat kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Seperti biasa, anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Daripada anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga berkongsi dengan semua rakan-rakan Sembang Kopi kita ni, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi dan anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ini. Jangan lupa temu janji kita di dalam episod yang akan datang. Akan ada lebih banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ini. Itu sajalah daripada saya. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya. Love you all.